Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min sunaniha du'aul iftitahi thumma at-ta'awudz wa yusannu fi kulli rak'atin wal ula akad wa qira'atu suratin li ghairil ma'mumis sami' ba'da al-fatihah wal jahru fi subhi wal rak'atainil ulayaini minal maghribi wal isya lirrajuli wal mar'ati illam yahdur indaha rijalun ajanib. Baik, sampai situ dulu. Kita sambung sunat-sunat solat. Fasal sunat-sunat solat. Jadi kita berhenti pada kata musannaf wa min sunaniha. Dan sebahagian daripada sunat-sunatnya, yakni sunat-sunat solat adalah doa al-iftitah. Kan? Kemudian ta'awuz, dan disunatkan pada tiap-tiap rakaat ta'awuz tersebut, dan rakaat pertama itu lebih kuatlah tuntutannya. Wa qira'atu suratin, dan membaca surah bagi makmum, bagi selain makmum, membaca surah bagi selain makmum yang mendengar bacaan imam, bagi selain makmum yang mendengar bacaan imam selepas Fatihah. Kemudian jahar, membaca nyaring ataupun kuat pada solat subuh, dan 2 rakaat pertama daripada solat maghrib dan isyak bagi laki-laki dan perempuan. Dan perempuan ni ada syarat, sekiranya tidak ada di sisinya itu lelaki ajnabi. Baik, kita tengok syarah. Wa min sunaniha du'aul iftitah. Kata syarah hafizahullah, wa ya'ti bihi sirran ba'da takbiratil ihram. Wa ya'ti, dhamir kembali kepada musalli lah, orang yang solat kan. Dan orang yang solat itu datangkan dengannya, yakni dengan doa iftitah tu. Maksudnya dia baca doa iftitah tu sirran, secara perlahan. Bila? Ba'da takbiratil ihram, selepas takbiratil ihram. Jadi selepas Allahu Akbar, selepas itu dia baca doa iftitah secara perlahan. Wa yafutu bitta'awudz, wa yafutu, doa al-iftitah tu bitta'awudzi awil qiraati walau sahwan wa bijulusil masbuqi ma'al imam. Jadi ada 3 tempat yang disebut di sini, dengan berlakunya dengan berlakunya salah satu daripada 3 perkara ni, luputlah bacaan doa iftitah tu. Sunat baca doa iftitah tu. Bila luput bacaan doa iftitah tu dengan sebab ta'awuz, disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi tempat dia sebelum dia sebut ta'awuz tu, Allahu Akbar, tu takbiratul ihram. Okey, selepas takbiratul ihram itulah tempat dia baca doa iftitah. Dan selepas dia baca doa iftitah, dia akan ta'awuz, sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu baru dia baca al-Fatihah. Jadi katalah selepas dia takbiratul ihram, dia terlupa nak baca doa iftitah, dia sebut terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim pun dia tak baca, dia terus baca surah al-Fatihah. Maka pada ketika tu luputlah bacaan doa iftitah. Iftitah ataupun istiftah. Sini sebut doa al-istiftah. Jadi luput dengan ta'awuz ataupun dengan sebab al-qiraah. Walau sahwan, walaupun secara terlupa. Bukan secara sengaja lah, dia terlupa pergi baca al-Fatihah ataupun ta'awuz.
Wa bi julusil masbuqi ma'al imam, atau yang ketiga dengan sebab duduknya makmum yang masbuk bersama dengan imam. Jadi makmum ni ikut imam ketika mana imam tu sedang duduk. Jadi dia pun angkat takbir Allahu akbar. Jadi apa yang dia perlu buat? Duduk bersama dengan imam. Selagi bila dia naik atas, bila imam bangun pada rakaat yang seterusnya ataupun makmum bagi salam, katalah itu rakaat yang terakhir, makmum bagi salam, maka imam bagi salam ataupun dia naik ke rakaat yang seterusnya. Jadi kita sebagai makmum ni, kalau imam naik, kita pun ikut naik lah. Kalau imam bagi salam, kita pun akan teruskan solat kita, akan naik juga. Jadi bila kita naik tu, waktu tu tak disunat dah baca doa iftitah. Dah luput dah, dengan sebab duduknya dia makmum masbuk tu bersama imam. La bi ta'minihi ma'ahu. La maksudnya tidak luput doa iftitah tu dengan sebab ta'minnya makmum, dengan sebab makmum menyebut amin bersama-sama imam. Jadi kalau dia masuk Allahu akbar, berbetulan dia masuk tu imam habis Al-Fatihah, dia sebut amin. Jadi waktu tu makmum pun disunatkan juga untuk menyebut amin bersama-sama dengan imam. Jadi adakah dengan sebab dia sebut amin tu luput bacaan doa iftitah tu? Jawabnya tidak, tak luput. Lepas dia sebut amin, dia boleh baca doa iftitah selepas tu. Kemudian adakah disunatkan doa iftitah selepas di dalam solat jenazah? Kata syarah, wala yusannu du'a istiftahi fi salatil janazati. Tidak disunatkan doa istiftah ataupun iftitah pada solat jenazah. Selalu duk sebut doa iftitah, sini sebut istiftah. Jadi berbelit lidah sikit. Baik. Dan doa al-istiftah ni ataupun doa iftitah ni banyaklah lafaz-lafaz dia tu banyak. Bukan hak kita duk baca je. Tapi apa yang kita duk baca tu, hak panjang tu, itu yang afdal lah. Seafdal bacaan ataupun lafaz yang warid, hak kita duk baca selalu tu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu seafdal lafaz yang warid pada doa iftitah. Itulah yang disebut oleh syarah tu, wa afdalu ma warada fihi wajjahtu wajhiya lilladzi, sampailah akhir. Baik, kemudian sunat yang seterusnya, summat ta'awudz. Summat ta'awudz iaitu menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liqaulihi ta'ala, kana firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apa maksud fa idza qara'tal qur'an? Iaitu maksud ayat ni, idza aradta qira'ata syai'in minhu. Maksud fa idza qara'tal Qur'an bukan apabila kamu telah baca Quran, maka mintalah berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Bukan tu maksud dia. Bukan selepas baca Al-Quran baru kita minta perlindungan. Tak. Maksud ayat ni, apabila kamu hendak membaca sesuatu daripadanya, yakni daripada Al-Quran, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dia. Jadi baca di depanlah sebelum kita membaca surah, sebelum membaca Al-Fatihah. Apa makna isti'adzah? Wa makna al-isti'adzati al-istijaratu ila dhi man'atin ala jihati li'tisami bihi min makruhin. Makna isti'adzah tu istijarah. Istijarah ni minta pertolongan lah. Minta pertolongan kepada yang empunya kekuatan atau yang empunya kuasa. Dhi man'ah, yang empunya kuasa ataupun kekuatan.
ala jihati li'tisami bihi, atas jalan berlindung dengannya, dengan Allah Ta'ala yang mempunyai kekuatan tu, min makruhin, daripada perkara-perkara yang dibenci. Kemudian disunatkan pada rakaat pertama sahaja ke ta'awuz ni, ataupun disunatkan pada tiap-tiap rakaat? Kata musannif, wa yusannu fi kulli rakaatin, dan disunatkan pada tiap-tiap rakaat. Cuma rakaat yang pertama itu lebih kuatlah. Dia punya tuntutan dia. Wal ula ay wa fi rakaatil ula akad. Ini pakat kata-kata ittifaq, sepakat atas kata pada rakaat atas membaca ta'awuz pada rakaat pertama tu. Jadi wa yusannu ta'awuz fi kulli raka'atin, disunatkan ta'awuz pada tiap-tiap rakaat. Jadi naib fa'il yusannu tu ta'awuz lah, dan disunatkan ta'awuz pada tiap-tiap rakaat. Wa fi raka'atil ula, dan pada rakaat yang pertama akad lilittifaqi 'alaiha. Wal afdal an yaqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan afdal bahawa ia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Muwafaqatan li lafzil Quran, kerana muafakat akan lafaz al-Quran. Kan? Dan ada yang kata lafaz lafaz dia a'udzu billahi samiil alim, kan? Tapi yang afdalnya apa yang disebut oleh ngarang ni lah, syarah ni. Wal afdal an yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tengok dia buat nombor 1 tu, nota kaki tu, dia kata hadzal lafzu afdalu min a'udzu billahi samiil alim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Lafaz yang disebut tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim lebih afdal daripada lafaz a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, dan lebih afdal daripada lafaz a'udzubillahil azim minasyaitonir rajim, dan lebih afdal daripada wa ghairihima, dan selain daripada kedua-dua lafaz ni. Lafaz yang ada disebut dalam syarah tu lebih afdal daripada dua-dua lafaz yang disebut kat bawah ni, dan selain daripada kedua-dua yang disebut ini. Kemudian ta'awuz ni nak baca kuat ke pelan? Wa yusannu an yakuna ta'awudhu fi salati sirran, dan disunatkan keadaan ta'awuz di dalam solat itu dibaca secara sirran, perlahan. Wa qabla al-qiraah, dibaca secara perlahan dan sebelum qiraah, sebelum membaca ayat, iaitu sebelum dia membaca al-Fatihah. Dia kaitkan tu, disunatkan keadaan ta'awuz tu di dalam solat, dia kaitkan, sebab luar solat lain pula. Di luar solat lain, dia ada buat nota kaki kat bawah tu, boleh baca. Sebab tu dia kaitkan di dalam solat. Adapun kat luar, dia baca kuat. Dia baca kuat kalau dia nak baca Al-Fatihah, dan selain daripada Al-Fatihah, sekiranya dia baca jahar. Yang tu pun ta'awuz tu dibaca kuat. Sekiranya dia nak baca di luar solat, sama nak baca Al-Fatihah ataupun selain Fatihah. Sekiranya Fatihah dan selain Fatihah tu dibaca dengan jahar. Sebab tu dia kaitkan dalam syarah bacaan ta'awuz itu di dalam solat. Wa yafutu bisyuru'i fil basmalati walau sahwan, dan luput apa? Luput ta'awuz tu dengan sebab mula ia ataupun masuk ia pada basmalah. Bila dia sebut dah bismillahirrahmanirrahim, walau sahwan, walaupun terlupa, maka luputlah bacaan ta'awuz tu. Satgi pula lah rakaat yang seterusnya.
Baik. Kata syarah lagi, wa ulima mimma marra anna ta'awudha yukhalifu du'a al-istiftah fi thalathati umur. Dan diketahui daripada syarahan ataupun huraian yang telah lalu, bahwasanya ta'awuz itu dia berbeza, dia menyalahi ataupun dia berbeza dengan doa iftitah pada 3 perkara. Apa dia 3 perkara tu? Annahu yusannu fi kulli raka'ah. Anna ta'awuz. Bahwasanya ta'awuz itu, sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu disunatkan pada tiap-tiap rakaat. Berbeza dengan doa iftitah. Doa iftitah pada rakaat pertama ajalah. Kemudian wa annahu yusannu fi salatil janazah. Dan bahwasanya ta'awuz itu disunatkan pada solat jenazah. Doa iftitah tidak disunatkan pada solat jenazah. Yang ketiga, wa annahu la yafutu bi julusil masbuq ma'a imamihi. Dan ta'awuz itu tidak luput dengan sebab duduknya makmum yang masbuq bersama dengan imamnya. Jadi makmum masuk solat, imam tengah duduk, dia pun ikut sekali duduk. Lepas tu imam bangun rakaat seterusnya, dia pun bangun, dan waktu tu sunat untuk dia ta'awuz. Adapun doa iftitah, bila makmum tadi duduk sama dengan imam, lepas tu imam bangkit, dan dia pun bangkit, tak disunatkan untuk dia baca doa iftitah. Habis itu. Kemudian kata syarah lagi, wa min sunanis salah qira'atu syai'in minal Qur'an. Dan daripada sunat-sunat solat lagi, membaca sesuatu daripada Al-Quran. Wa min sunanis salah qira'atu syai'in minal Qur'an. Okey. Lagi orang kata pula, macam tu, kalau baca sesuatu daripada Al-Quran, bolehlah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan minal Quran, sebahagian daripada Al-Quran juga. Dia buat nota kaki kat bawah nombor 3 tu, wala yakfi an yukarriral Fatihah in hafidha ghairaha. Tidak memada dia ulangkan Al-Fatihah sekiranya dia hafal selain daripada surah Fatihah. Jadi yang dikata sunat baca sesuatu daripada Al-Quran tu, iaitu surah-surah selain daripada Fatihah. Adapun Fatihah tidak disunat membacanya kali kedua. Tapi kalau dia tak hafal Al-Fatihah, maka kalau dia tak hafal Fatihah, maka disunatkan untuk dia mengulang Al-Fatihah tersebut. Atas satu pandangan lah, disunatkan dia ulang Fatihah tu. Baik, sambung. Wa qira'atu suratin kamilatin afdalu min qira'ati ba'di suratin wa in kana al-ba'du atwala minha. Dan membaca surah yang sempurna lebih afdal daripada membaca sebahagian surah. Membaca surah yang sempurna lebih afdal daripada membaca sebahagian surah. Dan sekiranya sebahagian surah itu lebih panjang daripada surah yang sempurna tu. Wa in kana al-ba'du ay wa in kana ba'du ba'du surah itu atwal minha min suratin kamilah. Walaupun sebahagian surah itu lebih panjang daripada surah yang sempurna itu, tetap membaca surah yang sempurna itu lebih afdal. Jadi kalau kita faham daripada sini, membaca inna a'tayna, macam surah Al-Kautsar, lebih afdal daripada membaca suratul Dain, kan? Sebab dia bukan surah yang sempurna. Suratul Dain panjang, kan? Tapi sebab dia bukan surah yang sempurna, jadi ada khilaf lah. Yang kita sebut ni, membaca surah sempurna lebih afdal daripada membaca sebahagian surah, walaupun sebahagian surah itu lebih panjang daripada surah yang sempurna itu. Hadza makhtarahul musannif wa Ibnu Hajar. Ini
kaunu qiraati suratin kamilah afdala min qiraati ba'di surah ni, wa in kana ba'du atwal minha ni. Ini adalah apa yang dipilih oleh musannif pengarang wa Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar. Jadi musannif pengarang kitab ni dan juga Ibnu Hajar dia berpegang kepada pendapat ni lah. Ini yang dipilih oleh pengarang dan juga Ibnu Hajar. Baca satu surah yang sempurna lebih afdal daripada baca sebahagian surah, walaupun sebahagian surah itu lebih panjang daripada surah yang sempurna tu. Wa khalafa ar-Ramli fi dhalika, dan Imam Ramli dia mukhalafah lah, dia berbeza pada yang demikian tu. Fa dhahaba, maka dia telah berjalan Imam Ramli kepada ila afdaliyatil ba'di in kana atwala. Jadi Imam Ramli dia kata lebih jalan kepada lebih afdal, kepada keadaan sebahagian ayat itu, sebahagian surah itu lebih afdal sekiranya sebahagian surah itu lebih panjang. Baik, boleh faham tu kan? Kemudian membaca surah ni sunat bagi siapa ni membaca surah. Wa qira'atu suratin li ghairil ma'mumi as-sami'i, bagi selain makmum, bagi selain makmum sana, bagi selain makmum yang mendengar apa? Dia tolong takdirkan dia punya dalam syarah tu, buat dia punya maf'ul sami' itulah, li ghairil ma'mum as-sami'i qira'ata imamihi, bagi selain makmum yang mendengar bacaan imamnya. Jadi faham kat situ, makmum yang dengar bacaan imam dia tak sunat dia baca surah. Makmum yang dengar bacaan imam dia tak sunat dia baca surah. Lepas tu dia sunat buat apa? Dia sunat dengar bacaan imam. Adapun makmum yang tak dengar bacaan imam dia, hak ni sunat, makmum ni sunat untuk dia baca surah. Ai yusannu lil ma'mum an yaqra'a syai'an minal Qur'an. Disunatkan bagi makmum, disunatkan membaca sesuatu daripada Al-Quran. Ada kaitlah, idza lam yasma' qira'ata imamihi, apabila ia tidak mendengar bacaan imamnya. Kalau dia dengar, amma idza sami'a qira'ata imamihi, adapun apabila ia dengar bacaan imamnya, wa mayyaza hurufah, dia dapat bezakan huruf-hurufnya, huruf-huruf bacaan imam dia tu. Walau fi salatin sirriyah, walaupun pada solat sirriyah, walaupun pada solat sirriyah, solat yang yang dibaca pelan selain daripada Fatihah lah ni. Fatihah tu tak kena baca. Dia baca duduk dekat dengan imam, kan? Imam baca pelan, tapi pelan-pelan imam tu pun kita dengar. Kita duduk dekat dengan dia berdua, tu dia baca surah, dan kita dengar dia baca surah tu. Dia agak kuat sikit suara dia tu. Jadi waktu tu fala tusannu lahul qiraah, maka tidak disunatkan baginya, bagi makmum tersebut tidak disunatkan dia membaca surah. Walaupun pada solat yang dibaca pelan. Kemudian sunat baca surah ni di mana ni? Kata syarih, wa innama tusannu qira'atu surati idza kanat ba'dal fatihati. Hanya saja disunatkan membaca surah tu apabila bacaan surah itu selepas Fatihah, dibaca selepas Fatihah. Fa in qaddamaha 'alaiha,
maka jika ia dahulukan, dia kedepankannya. Nya tu apa? Qiraat surah. Jika dia kedepankan qiraat surah alaiha alal Fatihah. Dia kedepankan bacaan surah atas bacaan Fatihah. Maksudnya baca surah dulu baru baca Fatihah. Lam tuhsab. Tidak dikira bacaan surah tersebut. Bal yu'iduha ba'daha. Bahkan dia ulangkan bacaan surah tu ba'daha selepas Fatihah. Dulu pun ada orang tanya, lepas habis mengajak, ada orang tanya. Dia kata, apa ni, adik-beradik dia kot. Orang-orang terdekat dia lah. Kan? Apa ni, berkumpul, lepas tu suruh seorang ni jadi imam. Dia suruh seorang ni jadi imam. Wa sallallahu Sayyidina Muhammad. Dia mungkin dia apa ni, takut sama, tak biasa sama nak kena jadi imam tu. Dia silap lah, dia terbaca surah dulu. Dia terbaca surah dulu, barulah dia baca Fatihah. Lepas tu dia ulang balik. Jadi apa ni, pakcik ni tanyalah, dia punya solat tu macam mana, kan? Jadi solat tu kata tak ada masalah lah, solat tu sah je. Solat tu tak menjadi masalah. Cuma bacaan surah sebelum Fatihah tu tidak dihitung, tidak dikira. Dia kena baca balik selepas Al-Fatihah. Kalau dia tak baca balik, tak dapatlah sunat qiraatus surah tu. Kemudian kata dia lagi, wa tusannu qiraatus surati ba'da al-Fatihah fi mawadhi'. Dan disunatkan membaca surah selepas Fatihah tu pada beberapa tempat. Pada as-subhi wa nahwiha, pada beberapa tempat, iaitu pada solat subuh dan seumpamanya. Min kulli salatin sunaiyah, daripada solat subuh dan seumpama subuh. Apa dia yang dimasukkan dengan seumpama subuh tu? Iaitu daripada solat-solat, daripada tiap-tiap solat 2 rakaat. Dia bagi contoh kat dalam tu, dekat apa ni, dekat nota kaki tu, ka jumu'atin, seperti solat Jumaat, wa idin dan solat raya, wa sunnati subhin dan solat sunat subuh. wa fil ulayaini, asalnya lah wa fil ulayaini. Kan ada nuskhah wa fil ulayain. Sebab sini kalau ikutkan wa fi ulataini, kan memang ada ulatain. Kan semua nuskhah sama aja dengan mana? Kan ada yang lain. Kita cuba tengoklah. Wa fil ulayaini min sa'iri salawatil maktubah, dan pada 2 rakaat pertama daripada kesemua solat-solat fardu. Jadi solat subuh memang 2 rakaat lah yang tu, kan? Lepas tu solat apa ni yang lebih pada 2, solat apa ni maghrib, isyak, zuhur dan juga asar, selain dari subuh. Jadi 2 rakaat pertama disunatkan baca surah. Dan wa fi ma qabla tasyahhudil awal minan nawafil, dan pada apa ni, kita kata pada rakaat sebelum tasyahud awal daripada solat-solat sunat. Jadi dia buat solat sunat contohnya. Jadi sebelum tasyahud awal tu, dia buat solat sunat 4 rakaat, kan? Lepas tu dia baca tasyahud contohnya. Jadi 2 rakaat sebelum tu, ataupun rakaat-rakaat sebelum tasyahud awal tu disunatkan baca surah. Wa an Abi Qatadah an abihi, daripada Abi Qatadah daripada ayahnya, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini al-ulayaini min salati az-zuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain yutawwilu fil ula wa yaksuru fil thaniyah. Adalah Rasulullah SAW membaca pada 2 rakaat yang pertama daripada solat zuhur dengan Fatihatil Kitab, dia baca Fatihah, dan juga dia baca 2 surah. Yutawwilu fil ula, dia memanjangkan pada rakaat yang pertama, wa yaksuru fis tsaniyah, dan memendekkan pada yang kedua. Jadi sunnahnya apa ni,
surah yang dibaca pada rakaat pertama tu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kemudian wa yusannu li ghairil ma'mum, dan disunatkan bagi selain daripada makmum al-jahru bil qiraah, sunat nyaringkan bacaan, maksudnya baca kuat, fi adai, pada menunaikan rakaatai as-subhi, pada menunaikan rakaatai. Kenapa dia kaitkan dengan ada? Kenapa dia kaitkan dengan ada? Sebab kalau qada lain pula. Kalau qada kita tengok waktu. Kita tengok waktu. Sebab kalau subuh dia qada dan dia qada tu pada waktu siang, maka dia akan baca pelan. Dia akan baca pelan. Kalau dia qada pada waktu malam, dia akan baca kuat. Tengok waktu. Lepas tu dia kaitkan sini jahar bil qiraah fi adai, pada tunaikan rakaatai as-subhi, 2 rakaat subuh. Dikaitkan dengan ada lah, sebab kalau qada kita tengok waktu dia qada tu bila. Kalau dia qada tu waktu siang, maka dia baca pelan. Walaupun solat yang dia qada tu solat yang sepatutnya dibaca kuat kalau kalau dilakukan pada waktunya. Tapi bila dilakukan dalam dilakukan pada waktu siang, dia dibaca perlahan. Maghrib kita buat waktu siang, dibaca perlahan. Isyak buat pada waktu qada waktu siang, dibaca perlahan. Sebab tu dikaitkan dengan kalimah ada kat sini. Fi ada'i raka'atai as-subhi, pada tunaikan 2 rakaat subuh, wa raka'atainil ulayaini minal maghribi wal isya, dan 2 rakaat yang pertama daripada solat maghrib dan juga solat isya. Wal jumu'ati, dan solat Jumaat, wal idaini, dan solat 2 hari raya, Aidil Fitri dan Aidil Adha, 2 rakaat dibaca kuat. Wal istisqa'i walau naharan, dan solat istisqa, solat minta hujan, walau naharan, yani walaupun pada waktu siang. Walaupun pada waktu siang dibaca kuat. Wal khusuf, gerhana bulan, bi khilafil kusuf, bersalahan gerhana matahari. Gerhana matahari baca pelan. Wa tarawih, dan solat tarawih baca kuat juga. Wal witri fi Ramadan, dan solat witir pada bulan Ramadan. Ini selain daripada makmum lah. Wa ammal ma'mum, adapun makmum, fala yusannu lahul jahru bil qiraah, maka tidak disunatkan baginya nyaringkan bacaan. Baik, wa yundabul jahru bil qiraah, tabihkan bab jahar ni. Disunatkan membaca nyaring dengan disunatkan jahar, nyaring dengan bacaan tu, lirrajuli, bagi laki-laki, idza lam yakun ma'muman kama taqaddama, apabila bukanlah ia tu makmum seperti mana yang telah lalu. Kalau dia makmum tak disunatkan. Wa yundabu aidan al-jahru bi qiraatil mar'ah, dan disunatkan juga nyaringkan bacaan tu bagi perempuan. Tapi kat perempuan ni ada syarat dah. In lam yahdur indaha rijalun ajanib, jika tidak hadir di sisinya lelaki ajnabi. Tak ada lelaki ajnabi, kan? Waktu tu barulah disunatkan dia jaharkan bacaan. Wa illa, dan jika tidak nafi isbatkan. Dengan makna jika tidak dengan makna hadir di sisinya lelaki ajnabi. Waktu ni kurihalahal jahru hina idzin, makruh baginya, bagi perempuan ni, nyaringkan bacaan pada ketika itu, pada ketika hadirnya lelaki ajnabi. Sebab apa? Li khaufil fitnah, kerana takutkan fitnah. Fayusannu lil mar'ati al jahru bil qiraah fil khalwah, dan disunat bagi perempuan nyaringkan bacaan pada khalwah, duduk seorang-seorang dia, kan? Wa fi hadratin nisa war rijal al maharim, dan pada fi hadratin nisa, maksudnya ada di sekeliling itu orang perempuan je, ataupun ada yang hadir tu hanyalah laki-laki yang mahram dia, maka disunatkan juga untuk jahar.
Tapi jahar dia tu tidaklah seperti jaharnya laki-laki. Dia lebih pelan lagi daripada laki. Jahar juga. Jahar ni apa? Kalau sir, bacaan yang hanya didengari oleh dia sahaja. Kalau jahar ni, dia kuatkan bacaan dia sekira-kira orang yang berhampiran dengan dia dengar bacaan dia. Itu jahar. Ini tak perlu pun diangkat suara berlebih-lebihan sangat, dan tak perlu pun diangkat suara macam lelaki. Sunat juga jahar, tapi jahar yang lebih perlahan daripada jahar laki-laki. Wa yakunu jahruha duna jahrir rajuli. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung. Wa wad'ul yumna ala ku'il yusra tahta sadrihi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.